Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa? Demo. Dia panah. Buka lama dah ke? Dia luas sikit. Dia kena sutir lagi. Barulah dia ada. Dah. Pakat toko situ. Ya betul kan tu? Gi siapa? Tak apa lagi takut. Hengo sepada dah. Pada duk buka. Katuk-katuk pintu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullah, mana dah? Dan keluar dengan kata air liur yang suci. Keluar dengan kata, yakni dengan syarat air liur yang suci tu. Tu. Jadi nak tak batal puasa kalau dia telah air liur dia, lepas tu air liur dia tu suci. Keluar dengan kata yang suci tu, iaitu tu bagi keluar. Jadi masalah iaitu keluar oleh masalah iaitu memerlan air liur. Perlan ni tu maknanya bahasa tu dia perlan asalnya. Perlan menelan hak tular. Bahasa semua tu bukan kata dia salah tulis dak tu. Perlan, memerlan ni yang daripada perlan tu perlan ataupun menelan, iaitu menelan oleh seorang akan air liur dirinya. Dia telah air dia. Air mana sifat bagi air yang kena najis, air yang terkena najis. Orang panggil air yang mutanajjis. Asal suci lah tapi pergi kena najis. Kena najis itu dengan darah, dengan takluk pada kena. Kena najis itu dengan sebab darah.
Atau lain daripada darah. Dengan sebab darah ni kena buat gini, masalah darah. Jadi seperti orang yang berdarah gusinya. Seperti orang yang berdarah gusinya dan dia tidak basuh mulutnya. Tu dia. Dia tak basuh mulut. Ya, kalau darah digusi kena basuh mulut. Tak boleh telai lagu tu batal puasa. Kalau tak puasa pun telai lagu tu haram. Ya, maksudnya najis, kita telai najis. Kena basuh mulut. Tu kalau darah tu baik. Duk cokel-cokel gigi darah tu baik. Kena basuh. Kata dia rahimahullahu ta'ala, tu jadi kena najis dah darah alia dia. Atau lain daripada darah. Lain daripada darah pun supaya juga tulis situ. Seperti masalah lainnya tu, yakni seperti orang yang makan suatu najis. Seperti orang yang makan suatu najis. Dan tidak basuh ia akan mulutnya sebelum daripada fajar. Ikutlah duk makan gapo-gapo apa. Tu habis itu. Dia kena najis di mulut dia. Maka dia kena basuh najis tu sebelum pada fajar. Sebab kalau dia capuk alia dengan najis tu jadi mutanajis alia. Habis itu. 2. Jadi ia terkena najis dengan darah atau lainnya. Dan jika tiada kelihatan warna darah sebab diludahkannya beberapa kali sekalipun, royah ni. Tu tengok dulu. Dan jika tiada kelihatan warna darah, ni royah mana? Royah pada batan keluar dengan ayat liu yang suci, iaitu memelang ayat darah. Kalau nak royah pada maka batal puasa di belakang tu, maka batal puasanya tu. Royah dek tu. Dan jika tiada kelihatan warna darah, tiada dilihat, kelihatan ni tiada dilihat akan warna darah. Walau tak nampak warna darah. Sebab apa tak nampak? Takluk pada tiada kelihatan. Tak kelihatan itu sebab diludahkannya akan ayat liur tu. Sebab dia ludah liur tu. Diludah beberapa kali sekalipun. Banyak kali sekalipun. Apa sekalipun, yang ni batal juga. Dengan sebab telan tu. Kok mana tak nampak ke darah, tak nampak warna darah. Tu buat gitu. Betul jika tiada tu buat gini. Dan jika tiada, yakni jika adalah ayat liut yang terkena darah itu, jika adalah ayat liut yang terkena darah itu tiada dilihat warna darah. Tiada dilihat warna darah. Itu maknanya lagu tu. Walaupun alih kena darah ni tak nampak dah warna darah. Tak nampak warna darah dah. Sebab apa tak nampak? Sebab diludahnya akal alih tu diludah beberapa kali sekalipun. Tu beberapa kali tu tulis pula. Tulis yakni buat gitu. Yakni jikalau adalah air liur itu, sudah putih jernih.
dengan sebab dia berulang-ulang meludah. Dengan sebab dia berulang-ulang meludah. Kemudian dia telan air liur yang jernih itu. Kemudian dia telan air liur yang jernih itu. Itu maknanya. Sekalipun lagu tu, ya orang kita bila ludah cak tu jadi habis, maknanya darah tu tak ada. Darah tak ada tu pun air liur tu duk capur lagi. Orang panggil duk tercapur, jadi mutanajis itu air liur kalau tak selama tak basuh mulutnya. Tu. Walaupun jernih tu baik, mari kita duk capur, kita duk ludah banyak kali, sekalipun batal puasa kalau kita tak basuh. Kadang aliyah tu orang panggil aliyah yang mutanajis. Jaga weh. Kadang-kadang kita ludah siapa kepada habis. Kita tak apa dah. Nampak kata lain aliyah. Kena basuh dulu mulut tu. Habis itu. Tak ada apa tu dah. Maka batal puasanya. Maka batal puasanya. Ni. Tafrek pada keluar dengan kata ayat liurnya. Maka batal oleh puasanya, puasa oleh seorang tu, puasa bagi seorang tu, batal puasa dia. Batal dengan sebab apa? Tulis situ, batal yakni dengan sebab menelan ayat liur. Menelan ayat liur yang terkena najis itu. Menelan ayat liur yang terkena najis itu. Ayat liur terkena najis itu kita telan, jadi batal puasa kita. Batal puasa kita. Habis itu tu. Ingat jaga. Sebab apa kata batal? Gana boleh kata batal? Ilat pada batal. Kerana ayat liur itu, kerana bermula ayat liur itu. Ni ilat batal ni ingat molek. Kalau orang panggil ilat ni, kalau geti ilat dia gak, jadi ala geti hukum. Bila luput ilat, luput hukum tu. Sebab dia hukum ni dia pusing mengikut ilat. Dia pusing mengikut ilat. Dan jadi ilat dia tu kot lain dah. Ni ilat dia sebab apa jadi haram. Berarti kalau luput ilat ni jadi tak haram lah. Tak batal lah. Sebab apa kata batal? Kerana bermula ayat liur itu. Sebab kena najis. Dengan sebab kena najis itu. Sebab ni orang panggil takluk pada jadilah di belakang. Jadilah in tu di belakang. Kalau kita nak baca kat ayat liur tu mubtada, jadilah tu khabar. Kalau kira nak baca tu kena baca lagu tu lah dulu. Kena katakan kerana ayat liur itu, jadilah ia, salah itu, jadilah ia alia tu jadi seperti suatu ain yang lain. Jadi supaya benda lain dah. Jadi tu sebab kena najis. Jadi tu dengan sebab kena najis tu. Dulu duk dalam mulut, duk jadi kawal tular lagi, seolah kata jadi cuk tular. Tapi bila lagi kena najis, pak supaya orang suku sakat dah. Supaya orang lain dah. Tu dulu duk sekali ramai-ramai dengan kawan ni, tapi bila kena najis, supaya orang luar dah, orang panggil. Maka kerana ayat liur itu, jadilah ia seperti suatu benda yang lain yang suku sakat. Jadi itu sebab, yakni dengan sebab kena najis, iaitu darah tu. Ya kena najis, iaitu darah tu. Maka jadi serupa ajnabi, apa panggil ainun ajnabiyah. Benda yang suku sakat. Benda suku sakat dah. Habis itu tu ilat dia. Sebab tu jadi batal puasa dengan sebab kita telankan air liur tu. Dan keluar dengan kata ayat liur yang di dalam mulutnya seorang. Tengok lagi. Dan keluar dengan syarat air liur yang di dalam, yang ada di dalam mulutnya, mulut seorang. Syarat kena air liur yang ada dalam mulut.
Walau beripung semalam kita kata dia, walau beripung penuh mulut pun telai tak apa. Pada kau Allah kata, kerana duduk dalam mulut lagi. Tapi mukabil kau asal satu kau lagi kata tak leh. Sebab apa? Sebab hai mudah jaga. Mudah jaga, mudah ludah mudah. Apa yang tu telai. Mudah beripung tu mudah dah nak caranya. Tapi duk kaca telai juga dia batal tu kau mukabil. Tapi kau asal kata tak batal kalau beripung penuh mulut sekalipun. Kerana duk dalam mulut lagi. Duk dalam mulut lagi. Habis itu maka kata dia keluar dengan kata ayat dia yang di dalam mulutnya tu iaitu keluar oleh masalah iaitu menelan oleh seorang akan ayat liut baginya bagi seorang. Ia telah aliu dia. Aliu mana? Sifat pada aliu. Ayat liut yang telah keluar daripada mulut bagi seorang. Kalau ia telah aliu hok keluar daripada mulut dah. Aliu tu baik daripada mulut dah. Tu hok tu batal weh. Sebab tu tak boleh mai. Kadang-kadang kita duk mai ikut mai aliu tu duk jilat kok bibir-bibir, lepas tu kita ambil aliu di bibir tu telai masuk pula. Tak boleh. Hak tu batal puasa. Tak boleh tu. Tu dia tengok royah. Tengok royah lagi. Jikalau pada zahir bibirnya sekalipun. Tengok. Jikalau adalah keluar ayat liut tu. Jikalau adalah keluar ayat liut itu. Jikalau adalah keluar ayat liut tu pada zahir, pada sebelah luar bagi bibir bagi seorang sekalipun, sebelah zahir. Kia zahir ni bila rapat bibir, hak rapat tepuh tu panggil batin, hak luar tu panggil zahir. Kita katakan nak buat ini. Hak takut tu masuk dalam batin. Lepas tu hak nampak ni panggil zahir. Zahir bagi bibir. Kita dah ambil jilat mari. Buat je. Lepas tu liur tu ada kat bibir. Kita jilat-jilat hak tu pula masuk dalam. Hak tu batal. Tak boleh kadang-kadang kita rasa kering mulut, kering bibir kita nyek-nyek. Tak boleh tu. Kalau jilat jangan duk masuk klik dah. Jangan masuk hak tu klik. We kering dulu. We hak tu kering je. Buat mana? Hak tu kering je. Tu kering. Jangan duk main-main tu masuk pergi. Hak tu tak boleh. Batal puasa. Jaga tu. Tu. Jikalau dia kata, jika adalah ayat liut yang jikalau adalah keluar ayat liut tu, keluar ayat liut tu pada zahir bibirnya seorang sekalipun. Tu. Batal puasa ya royah belai-belai. Ya royah. Atau seperti atau pada kata memerlan. Ni atau ni masalah juga. Memerlan. Jadi keluar dengan kata ayat liut yang dalam mulut, kalau ia telah ayat liut hak tubik daripada mulut, walaupun tubik di bibir mulut sekalipun, kita telah masuk klik semula, batal puasa. Atau dia kata dibasahi, atau seperti dibasahi oleh seorang, dibasah kak orang panggil wak dia dibasah tu lah, sama ada dengan cara basuh ke dengan cara apa pun wak dia dibasah sudah. Seperti dibasahinya seorang, dibasahi akan benang. Apa? Ia basah benang tu asal benang tu ia kering, tiba-tiba ia wak basah benang tu. So atau sugi, atau pada benang sugi siwak dengan mana dengan mana mustaqbih ya. Siwak ini tu sugi, kayu suginya jadi kayu sugi, atau dibasahinya akan kayu sugi asalnya kering, lepas tu ia basah kayu tu. Basah dengan gapo? Dengan takluk pada dibasah.
Dibasahkan benang ataupun kayu sugi tu dibasah dengan air liut nyo. Air liut bagi seorang. Ni tali benar. Tali ni dah. Lepas tu dia ambil basah air liut. Tu jemaah ni air liut dia basah. Kalau benar. Kalau kayu sugi seolah tak celup masuk dalam mulut. Buat air basah. Hujung kayu tu asal kering, dia masuk dalam mulut dia, basah. Basah dengan air liut dia. Nampak tu dah? So, atau ayat, atau dengan ayat, atau kepada dengan ayat liur tu, atau dibasahi tu dengan ayat. Tak apalah. Kalau tak ayat liur dia pun dia basah dengan ayat, celuk air. Kayu sugi celuk air. Basah. Dia basah dengan air. Ataupun benar tu dia celuk air. Dia basah dengan air. Kemudian selepas pada dibasahi itu, maka dimasukkan seorang tu akan benang. Dimasuk ia akan benang tu, benang yang dibasah tu. Yang masuk benang yang dibasah itu atau sugi atau kepada benang, atau dimasukkan akan kayu sugi, yakni kayu sugi yang dibasah itu. Yang masukkan benang yang dibasah atau kayu sugi yang dibasah tu dimasuk takluk ke dalam mulutnya. Mulut bagi seorang yang masuk ke dalam mulut. Dia buat masuk dalam mulut dia. Jaga masuk dalam mulut dia. Dimasuk serta takluk pada dimasuk. Ia masuk benang dalam mulut dia hok basah tadi, serta ada atasnya, atas benang tu atau yang sugi tadi tu, serta ada lagi di atas benang tu ada apa? Ada basah lagi. Kalau dia masuk tika kering tu lain pula. Misalnya dia basah-basah siap, lepas tu dia lepas kering, lepas tu dia kau masuk. Itulah hok ni yang masuk dalam keadaan serta basah dia tu. Tak? Basah benang tu. Basah mana sifat basah yang bercerai. Ya, ada dua sifat. Basah ni dua bising. Basah yang bercerai, basah yang tidak bercerai. Naknya basah yang bercerai. Bercerai. Basah yang bercerai ia daripada benang tadi tu. Tu dia bercerai daripada benang. Apa makna bercerai? Makna basah yang bercerai, yakni kalau kita sentuh buat gitu. Yakni kalau kita sentuh kepada kayu, kalau kita sentuh kepada kayu atau benang itu, nescaya tangan kita terlekat basah lagi. Tangan kita terlekat basah lagi daripada kayu itu. Tak panggil basah yang bercerai. Ni barang ni orang panggil kalau basah kita ambil tangan tap, lekat lagi, lekat di tangan kita lagi air tu. Orang panggil duk basah yang bercerai. Tapi kalau tak lekat dah, tapi dia lengah. Wasa pun jadi basah. Bila tap tengok tak ada basah dah, tapi dia duduk tak. Hak tu tak apa. Hak tu orang panggil basah yang tak bercerai. Ada jenis kadang-kadang dia bobo kering dia bobo kering, tapi dia bila kita lekat dia tak ada air dah, tak basah dah, tapi dia diwasa tak apa panggil tak kering molek lagi. Waktu ada panggil basah yang tak bercerai. Waktu tak apa. Waktu tak apa. Sebab itulah masalah basuh naji apa dia nak buat jadi naji hukmi ke apa tu kena lepas buat jadi basah tu dulu tu. Buat kering sehingga tidak ada basah yang bercerai dah. Barulah kita jiu air. Masalah najis tu. Kalau kita ada bahasa najis kata. Maka dia kata jangan ada bahasa yang tercerai daripadanya. Maknanya kita letak tangan di benar tu untuk basah lagi, kita masuk, ataupun di kayu tu basah lagi. Tak kita masuk dalam mulut kita. Lalu dipertelan akan basah yang tercerai itu. Nyo tu rajak kepada apa dia? Rutubah tu, rutubah yang tang fosil. Maknanya rajak kepada basah yang tercerai tu. Ya telai hak basah ni tu. Telai masuk dalam mulut.
maka batallah puasanya, puasa seseorang. Allahu akbar. Itu dia. Allah kata kayu sugi celup air, lepas tu mari masuk dalam mulut, lepas tu telehok tu masuk air dah lah dalam mulut lemah tu. Seolah makan air dah tu. Tu kalau air luar, kalau air liur pun kira suku sakat dah. Muka duduk luar dah. Tu jaga situ. Tu masalah juga dah. Kadang tak amati orang kampung kalau kita tak jaga molek tak amati. Bila tak amati lagu tu puasa saja juga, sia-sia puasa. Dapat lapar dan dahaga saja. Tu. Saja juga. Tu dia. Sebab nak jadi la'allakum tattaqun tu bukan mudah juga. Allah Taala kata kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kami perintah kamu puasa. Tentu kamu akan dapat takwa kalau boleh tunai puasa dengan sepenuhnya. Tapi nak jadi sepenuhnya ni kena reti rukun syarat ni. Bagaimana puasa 10 kali dah? Tak ada wasa kena, tak menekat gapo keimanan ketakwaan. Berarti puasa kita ni tak ada jaga. Puasa lepas-lepas gitu ya. Puasa nama kata Lepas tu kira nak cari barang makan puasa, buka puasa. Tu je. Dalilnya teka makan sahur tu tak ada mati. Makan gitu-gitu ya. Nak cari berat teka buka puasa tu. Berarti selama duk puasa tu nak di mana? Nak di tu ya. Jadi semata-mata nak lapar. Nak pergi makan sedap hok nu. Tu je. Ya dikut tu. Tu. Habis itu la'allakum tattaqun ni susah juga weh. Tattaqun ni Allah Taala jamin takwa tu susah juga nak dapat kalau kita tak cara molek. Ni ngaji lah ni baru ngaji ya. Kata musannaf rahimahullahu taala, maka batallah puasanya, maka batallah oleh puasanya puasa seorang itu batal dengan dia dengan sebab dipertelan ayat liur itu. Itu dia. Batal dengan dia dengan sebab dipertelan ayat liur tu. Dengan sebab kita telan ayat tu batal puasa kita. Golah. Ya go. Tu. Sebab apa kata batal ni ilat dia? Ya mik soso nah dah. Ilat batalnya kerana ayat liur itu, kerana bermula ayat liur itu muktada situ. Supaya tak ni. Kerana bermula ayat liur itu sebab bercerai ia ayat liur tu bercerai daripada tempatnya, tempat ayat liur. Jadi tempat duduknya, tempat tetapnya, orang panggil ma'din dia. Dalam kitab Arab bagi ma'din bagi aliyu, tempat tetap dia. Tempat tetap bagi aliyu. Dengan sebab bercerai ia daripada tempat dia. Asalnya dia duduk di kok lidah, kok bawah lidah, dalam mulut tu lah tu tempat dia. Sebab bercerai ia daripada tempat ia. Tempat di mana? Di dalam mulut itu. Yang ada di dalam mulut itu. Sifat bagi tempat. Tempat yang di dalam mulut itu. Liur tu dalam mulut. Dengan sebab bercerai daripada tempat yang dalam mulut tu, jadilah ia. Ni ia ada. Kita takdir ia saat ni sana tu. Hak saat ni tak ada ia. Hak ni ada ia. Jadilah ia ayat liur tu ni khabar. Kerana ayat liur tu jadilah ia ayat liur tu seperti suatu ain yang lain, seperti suatu benda yang luar, benda yang luar yang suku sakat. Dengan sebab dia bercerah daripada tempat dia tu kira-kira sepohok lain dah.
Tak boleh air liur ni kena duduk lah tepat. Kalau duduk luar empat, kira orang suku dah. Kira kata orang lain. Nampak tu dah? Tu supah Zat ni juga ni masalahnya. Supah kata bercerai juga. Tu. Habis itu tak ada payah Tetapi jika bahkan jika dikeluarkan oleh seorang tu fa'in, kita ni kena tak gitu nyo kadang kena ke fa'in dah. Jika dikeluarkan oleh seorang, akan lidah bagi seorang tu, ya waktu baik lidah dia. Lidah mana? Sifat pada lidah. Lidah yang ada atas lidah tu ada ayat liut bagi seorang. Maknanya waktu baik jelai tu baik lidah dia. Jelai lidah tu baik. Lepas tu atas lidah tu ada ayat liut. Kebiasaan lah ayat liut ni duduk atas lidah. Dia keluarkan lidah dia. Yang ada atasnya tu ayat liurnya. Faham tu dah? Kemudian ni hak ni masalah kita royak dah sebenarnya. Tu. Kemudian maka dimasukkan oleh seorang tu pula dimasuk pula. Yang ni kemudian daripada luar keluar tu dimasukkannya pula, dimasuk akan lidah bagi seorang. Maka dimasukkan olehnya pula, dimasuk akan lidah seorang saat itu. Ya masuk lidah ya pula. Ya pula mai tak situ, kalau tak belakang pun mudah faham. Maka dimasuknya akan lidahnya pula. Tu dah. Maka dimasuk olehnya akan lidahnya pula. Masuk lidah sekali lagi pula. Dulu tu baik maridah. Tu. Lepas tu masuk pula. Tu. Apa nak kata? Tu dah. Bila masuk lidah, lalu tu dipertelan oleh seorang. Ya telah ayat liut akan ayat liut. Ya telah ayat liut tu. Ayat liut mana? Sifat. Ayat liut yang di atas lidah yang dikeluar dulu tu. Ya telah ayat liut yang atas lidah. Lidah yang dibawa tubik dulu tu. Nampak tu dah? Getik tak? Maka tiadalah batal puasanya. Tak apa ni weh. Maka tiadalah batal puasanya, puasa seorang. Tak batal tu jadi atas kau as-sah. Atas kau yang as-sah. Ada lagi mukabil dia kata batal. Tu kau yang asal kata tak batal. Kita buat gini, sebab ini ya tu baik. Betul? Masuk semula. Misalnya tu maka tak batal dia kata. Sebab gapo? Tak batal ni ilat dia tiada batal. Kerana ilat pada tiada batal. Kerana bermula lidah itu. Lidah tu dah. Barang bitapa dibalik-balikkannya dan diolor-olorkannya, dibilangkan ia di dalam mulut jua. Nak Indo tak Indo tu? Tengok. Lurah ya, nak Indo tak Indo. Dia saja dia banjak. Kalau Tok Syedau tak bubuh. Ibarat kuning dia style ni tak itu. Betul-betul je. Tapi payah juga cara dia. Ia kata kerana lidah itu bermula lidah itu barang bitapa. Jadi macam mana pun
Barang bitapa macam mana pun dibalik-balikkannya, balikkan lidah. Kita dok balik-balik kek kok ni secara mana pun. Macam mana pun kita balik-balik dia, tek ke ni, pusing ke ni, balik ke tu, balik ke ni. Lagu mana pun. Dan diolorkannya atau kepada dibalik. Jadi macam mana pun diolor-olorkannya akan lidah tu. Kita holo lagu mana pun, holo panjang mana pun, balik ke tu, balik ke ni setara mana pun. Lidah tu dibilangkan ia di dalam mulut jua. Lidah tu mubtada, dibilang tu khabar. Tu lidah tu dah kita holo banyak setara mana pun, kita dok balik ke tu, balik ke ni lagu mana pun, dibilangkan ia akan lidah tu dibilang di dalam mulut jua. Dibilang kata dok dalam mulut je, walaupun dok tukar takir balik ke tu, balik ke ni, Allah ke ni, kira supaya kata dok dalam mulut lagi. Sebab tu aliyah dok di atas lidah tu tak apa. Kalau kita hela masuk pula, tarik masuk pula, kita telan tak apa. Kerana dia kira kata duk dalam mulut lagi. Tu je. Faham tak tu? Tu cara dia. Maka tiada dinamai bercerai ayat liut yang di atasnya itu. Tak maka tiada dinamai, tiada dipanggilkan, tak dipanggil bercerai ayat liut, bercerai oleh ayat liut yang di atasnya, atas lidah tu tiada nama bercerai daripada tempatnya, daripada takluk pada bercerai. Tak dipanggil bercerai liut yang di atas lidah tu, tak dipanggil bercerai daripada tempatnya, tempat bagi ayat liut. Orang tak panggil bercerai daripada tempat dia, sebab ia duduk dalam mulut lagi kira-kira mari. Nampak tu dah? Faham tak? InsyaAllah tak payah. Dan jikalau kena bala seorang, ni hak nilai, dia siap dah, ya masalah darurah dah ya ni. Dan jikalau kena bala, ditimpa bala, dikena bala, diuji akan seorang. Bala ni diuji akan seorang, bukan bala bertakwa apa dah. Dalam bahasa Arab ubtuliya diuji, dicuba. Allah Ta'ala uji dia, Allah Ta'ala cuba dia. Jikalau diujikan seorang, ditubuhkan akan seorang oleh Allah, Allah uji iman dia. Jikalau kena bala akan seorang, kena bala tu dengan takluk situ, kena bala dengan sentiasa berdarah gusinya, gusi seorang. Gusi tu baik darah semua. Allah tak darah. Tak lingang, ngango pak darah. Ngango pak darah dah. Kecek pak ada darah tu baik. Darah semua kok gusi-gusi tu. Ada jenis tu. Orang tu dibala, mana Allah Taala uji dia dah tu. Tu. Nak menekat keimanan dia, menekat pahala dia. Tapi saya ujikan dengan sentiasa berdarah oleh gusinya. Mana tu baik sentiasa. Tak kan. Darah gusi ni maklumlah. Atau ghalibnya, atau pada sentiasa. Atau kena bala seorang tu dengan ghalibnya, ghalib berdarah gusi. Ghalib, walaupun tak semua pun ghalib, kebanyakan masuk. Kebanyakan masa ni tu baiklah acak, maknanya boleh gusi dia tu keluar darah. Sekadar mana boleh kata sentiasa berdarah tu? Boleh kata dobik, kata sentiasa ataupun ghalib dah. Sekira-kira taswir rupa sentiasa berdarah. Sentiasa berdarah ni sekira-kira sukat, susah, payah memeliharakan, menjagakan daripada berdarah saat itu. Susah nak jaga. Nak buat gana tu baik sama, payah nak jaga. Kita ni kalau tubik sekali-sekala pun boleh jaga, maknanya sumak-sumak tak lama basa-basa habis tak mari lah. Hok ya ni tak ada kira dia tubik sama tek.
Dia tak bukan tek-tek baik darah gitu, tapi dia tubik jadi adalah bekas sokmo. Dia darah ni kita rasa dah bila kita kena lidah dah. Darah. Bila tubik darah dalam mulut pak kita rasa dah darah ni. Sebab air liur kita rasa lain, darah rasa lain, bila capur pak rasa lain dah. Kalau ngerti. Merah. Tu. Nampak tu dah. Maknanya sentiasa berdarah gusi atau goliknya sekira-kira sukar memeliharakan daripadanya. Maka iaitu seorang tu yang dibala tadi tu. Orang tu dimaafkan daripada orang tu. Maknanya Allah Taala maaf. Syarat maaf dia. Tak apa. Tak apa. Tu. Maaf. Nak buat gano? Tulis situ. Dimaaf. Tulis situ. Dimaaf. Sebab apa? Kerana dikias di atas orang yang ditimpa penyakit bawasir. Kerana dikias di atas orang yang ditimpa penyakit bawasir. Haling kana hari ni link kita ni duk mana link? Tu. Duk mana? Tidur duk dengan rohing. Rohing pun tak ada. Wa paqa wa piku ni. Tak apa. Tu. Kata musannif rahimahullahu taala, ya lagi. Maka dimaafkan kerana ya qiyah. Supaya orang wasi dulu dah. Hak kerana ya buat tek sama ya sedia. Syarat maaf. Maka dia ni pun dimaaf. Supaya tu. Dan memadai. Patu buat lagu mana? Ni musannif nak royak. Dan memadai memadai akan dia. Tu seni. Kalau ibarat juga deh, tapi tak apalah. Memadai akan seorang tu, memadai oleh meludahkan dia akan akan darah gusi tu, akan ayat liur yang berdarah tu, akan dia tu, akan ayat liur yang berdarah tadi tu. Memadaikan dia, meludahkan darah gusi tu. Meludah ganti membasuh dia. Ganti membasuh dia darah gusi. Tak kena basuh apa pakai ludah. Pakai ludah tu ganti basuh dah. Cuk. Dia ke basuh sokmo, kena bawa air sokmo. Muka tu baik sokmo. Apa tu dah? Lalu tu kita ludah tu ganti basuh boleh memadau. Dan tiada diberati, tiada dipaksa, tiada diwajib akan dia, akan orang yang tu, seorang tadi tu. Tak diberati, tak diwajib, tak dipaksa membasuh dia darah gusi tu. Tak wajib kena basuh. Kerana dia bala dah. Ya seolah kata dia tu penyakit super wasi dah dia ni, wasi kat mulut. Tu lagu tu. Habis tu dah. Tak berartikan dia membasuhkan dia. Tiada diberati membasuh pada tiap-tiap ketika, pada tiap-tiap kali keluar. Pada tiap-tiap kali keluar darah tu kena basuh kan? Tak diberati, tak diwajib, tak apa yang kata. Nampak tak? Habis itu. Dan dimaafkan bekas darah. Dimaafkan akan bekas kesan bagi darah. Bekasan kesel bagi darah. Bekas mana? Bukan bekas dengan makna tempat bubuh tu tak. Bekas kesel. Apa bekas darah kena kecetong tu ke atau gelas ke tak, bukan bekas tu. Dimaafkan bekas kesel darah. Kesel mana? Bekas yang bercampur dengan air liurnya. Bekas darah yang bercampur dengan air liurnya. Liur bagi seorang.
Jadi daripada dalam apa, bila ya ludah tu baik dah, di air liur tu ada kesel-kesel sikit lagi hak darah tu. Maka kesel tu tak apa dimaaf bagi orang ni, orang hak sentiasa keluar darah gusi ni. Dia ada nyakit dia panggil rok gapo, nyakit lakapit orang panggil. Sia panggil. Lakapit ni maknanya darah tak mau gusi celah gigi. Tu orang tu kurang vitamin C tu, kalau makan vitamin C. Tapi hak ni bala dah. Orang hak pasal tu baik tak mau tu makan vitamin C banyak. Makan vitamin C tu ya akan henggo juga penyakit lakapit. Dengan pakai lakapit kek ke ada. Lakpit dia curi katuk curi buka kan. Barangkali gitu dah. Tapi hak ni dia sentiasa keluar darah weh. Sentiasa tubik. Habis itu kata musannif rahimahullah taala mas'alatun. Ni baru siapa masalah kita dak kira dulu. Ini satu masalah jikalau seorang memerlan setengah benang. Jikalau seorang itu menelan ia akan sebagian bagi benang. Benar pannya yogi telai setengah. Bukan setengah tak segi, tak mesti kena tengah. Lama nak ukur pula baru laki hukum. Kalau semik kena tengah-tengah, bukan lagu tu. Sebagian, segi. Ba'du ba'. Jikalau seorang memelai akan sebagian bagi benang, dia telai, dia mai ya ni. Tak ada kerja, congkowik ni. Tak ada kerja, nak buat telai benar ya. Memelan tu pada malam, pada waktu malam. Kalau itu di waktu malam lagi duk telai. Duk mai telai heret naik telai heret tubik telai tubik. Galik nyerah dalam hati. Nyerah oleh hatu boleh malak. Telai tu henggo, memerlan tu henggo sampai ia setengah benang tu sampai ke dalam perut bagi seorang tu. Siapa ke dalam perut? Dulu duk mai heret tak ada apalah, tapi nyerah dalam hatu. Nyerah tidur. Tu. Dan padahal setengah benang lagi tu, sebagian yang lain. Tu. Padahal bermula sebagian benang tu pada zahir mulutnya, ada pada luar mulutnya, mulut bagi seorang. Duk di luar, sebagian lagi duk luar, segian lagi duk dalam. Maka jendera tidur oleh hatu. Lalu fajatlah. Tak ada makan sahur dah. Makan sahur dengan benar tu. Lalu fajatlah. Lalu masuk subuh lah. Masuk subuh. Orang best subuh. Fajar. Tu dia. Jaga mari. Siap nak semayang lagu mana. Fajatlah ia. Fajat dengan hal yang dimakian itu. Fajatlah ia dengan hal yang dimakian itu. Dengan tak ada pada fajatlah ia tu. Jadi masuk subuhlah ia. Seorang tu dengan hal yang dimakian itu. Dimakian itu mana? Dimakian itu memerlan setengah. Ila akhir itu. Memerlan setengah benang. Dalam hatu bangun mari, tu dia benar Allah mari luar dalam tu dak ada. Tu dia. Wak lagu mana? Padahal yang dimakai itu. Nampak tu dah. Lalu fajatlah dengan hal yang dimakian. Fajat tu tak lalu lagi. Padahal ia seorang tu puasa, sedang berpuasa. Bulan Ramadan. Boleh puasa. Tu dia lihat lagu wak gana ni. Tapi yang orang ngaji juga ni orang panggil. Kalau orang tak ngaji ni mula je pakai tarik dulu kita. Ya heret dulu tak kira kata batal tak batal. Ya telak ataupun heret. Tapi orang ngaji juga. Tapi ngaji sekerak. Ngaji sekadar kata kalau ni masuk dalam tubik mutah apa. Kalau telak jadi masuk kadar tu rukun lah. Hak alusi lagi tu dia tak ada korek lagi. Cara nak pelepah tu. Dah. Ni kena tanya Tok Fiqh pula. Tok Fiqh.
Wani tunjuk muka ni hafekah. Tak boleh dah. Kalau hadis tajwid tak apa tak. Kalau tajwid ni tunjuk muka sore-sore dah. Kalau hafekah ni kalau kata dia rahimahullahu ta'ala, maka dia tu siaplah. Maka jika dipertelan olehnya seorang itu, jika diperlan akan benang yang pada zahid, pada had zahid itu, pada had zahid mulut itu. Kalau dia telah benda yang ada pada hak zahir mulut, kira hak zahir ni kat mana? Tubik lepas makrak ha ke atas dah. Ni, jangan lupa zahir dia. Zahir mulut kira makrak ha naik mari. Tu. Kalau pertelai, ya telai lagi akan benda yang ada pada hak zahir tu. Kalau dia telah lagi atau dihunusnya setengahnya yang pada had batinnya, atau ni atau pada diperlan, atau jika dihunus, reti hunus, ditarik, dicabut. Hunu ni kalau bahasa orang lekat orang guna dengan pedai, dengan kerih. Hunu pedai, hunu kerih, mana tarik cabut. Hunus ditarik, dicabut, atau dihunus ditarik olehnya, oleh seorang, dihunus akan setengah, akan sebagiannya nyo benang tu. Ataupun kalau dia tu cabut, tubik akan setengah lagi. Setengah mana? Sifat pada setengah yang ada pada had batinnya, batin, had dalam. Maknanya kalau dia tarik tubik hak duk dalam tu, ataupun dia telan tubik hak duk luar ni, dia telan tubik pula, telan masuk. Kalau dia telan tubik hak duk dalam, kalau telan tubik pula dah. Kalau dia buat tubik hak duk dalam, telan tu dalam masuk hak duk luar, balik balik. Ya? Gana? Gana? Gahat ni dia macam-macam. Kalau dia hak tu tak lalu kat tangan dah. Gahat ni dia panggil tu gitu ya kan? Itu tak? Hak ni mulut cabut. Ada. Oh lain aja. Ataupun dia telah. Ni sakat tadi sini. Dia tahu ni. Telai tu nak telai tak telai ngatuk bahasa aku ni. Tapi nak telai pun bahasa gitu. Lalih dah. Siap dah dia kata. Subuh tak subuh ni orang nak subuh nak cerah tu. Nak cerah dah. Tu dia. Maka dihunus, batallah puasanya. Dua-dua masalah tu batal. Kalau ia telah turun, batal. Kalau ia hunus tubik, maka batal. Batallah puasanya. Batallah oleh puasanya. Batal dengan dia, dengan sebab dipertelan dan dihunus itu. Dipertelan dan dihunus tu. Tulis itu pada batan. Tulis sikit pada batan, yakni kalau dipertelan maka dinamo memasuk suatu ke dalam rongga. Maka dinamo memasuk suatu ke dalam rongga. Maka batal puasa. Dan kalau ditarik maka dinamakan memuntah dengan sengaja. Maka dinamakan memuntah dengan sengaja.
maka batal puasa. Jadi dua-dua tu batal puasa dua. Tu. Jadi nak tarik pun tak boleh. Tu. Habis itu. Boleh tu dah. Bos salah boh orang panggil ni. Tak nak buat gapo dah, nak buat apa tak kena. Lepas tu kalau halak lagu ni boleh tak? Pakai duk gini siapa kepada buka puasa. Tak boleh juga. Dia kata lagi. Dan jika dibiarkannya kan olehnya lah. Jika dibiarkan olehnya dihalak, ditinggal, dilepas. Jika dibiarkan olehnya akan benang yang pada had zahir itu. Benar yang ada pada hak zahir. Kalau halak lagu tu, jawab, tiadalah sah sembayangnya, sembayang seorang tak sah semaya, tak sah dengan dia, dengan dibiarkan tu, dengan sebab dibiarkan tu, tak sah semaya. Sebab apa tulis pada tiada sah? Kerana dinamakan ia menanggungkan najis. Kerana dinamakan ia menanggungkan najis. Sebab benang itu berhubung dengan najis. Pada sebelah batin. Pada sebelah batin bagi mulut. Habis itu. Dia tarik najis, dia heret najis. Buat lagu mana Datuk ni? Tu dia. Siap juga. Kita dah royak dah dulu lah, tapi dulu masalah musannaf royak hak mana masalah waktu baik jadi batal dah royak gitu ya tak. Tapi kita sambung dah lebih kurang. Maka hak ingat sampai tempat dia ni. Maka dia kata dia tiada sah sembahyang dengan dia. Maka jalan yang menghasilkan sah sembahyang dan puasanya, cara nak selesai. Maka bermula jalan cara yang menghasil, yang mendapatkan sah puasa, sah sembahyang. Nak wisah sembahyang subuh dia mudah-mudahan tak. Nak subuh. Dan puasanya, puasa seorang pada siang Ramadan. Cara lagu mana nak wisah puasa, sah sembahyang dia? Ialah khabar. Hendaklah dihunus akan dia. Hendaklah ditarik, dicabut akan dia, akan benang tu, sebagian benang tu ditarik, dihunus akan dia, dihunus oleh orang lain. Orang lain tarik pesek. Tu tolong tarik tak weh, kawan tak lagi dah ni. Dihunuskan oleh orang lain. Bila teka tu dihunus tu tak luk pada ketika lalainya, lalai oleh seorang, ketika dia lalai, galik, lupa, ikutlah teka duk tidur, nyerah start lagi ke, atau galik-galik jalan-jalan ke, tarik dah aku nak buat aku nak making dulu, aku nak making dah. Aku making dia kata. Kaki galik-galik pun tarik dah. Tapi kalau tali benar duk sekuat daning dah. Nak tarik gua tu je khabar dulu kan. Dia tak ada nak galik kalau tali benar tu beri sikit. Dia mau nak cabut pak. Khabar. Hai. Nak galik ke mana? Payah juga. Hak tu kena buat cara lain pula. Sebab kalau dia tahu depan lagi. Kalau dia tahu kata orang nak tarik, lepas tu dia helak we tarik lagu tu. Batal juga masa. Batal juga. Maka dia kata, dihunus oleh orang lain. Kalau ni masalah ni terbenar ketika tidur sini dah. Kalau kita tidur pula, we tarik ketika tidur. Tapi kalau jaga mari nampak dia mau heret, hak tu kena tolak. Kalau tak apa tu jangan tarik besok. Hak tu batal pula dah. Payah belaka tu. Tapi ala kulli halin we tarik ketika kita lalai.
Sebab apa hendaklah dihunus ketika lalai itu? Ilat pada hendaklah. Dari kerana jika dihunus orang, dihunus dicabut oleh orang lain, dihunus ditarik akan dia akan benang tu. Kerana kalau orang lain duk tarikkan benang, dihunus pada ketika tiada ia seorang tu lalai. Kalau tarik ketika dia tak lalai, ketika dia sedar jaga molek ni, kalau cari teka tu dan padahal dapat boleh ia seorang tu menolakkan akan orang yang menghunus tu, dapat dia menolak, menyekat, mentahan akan orang yang menghunus tu, orang yang mentarik tu, ia boleh sekat. Allah. Haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Rasulullah marabah lidati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa duk lagu tu? Duk molek ngaji. Aduh. Kau nak bining tu. Tara ni tak agak dah. Apa? Tu. Kau lu. Tapi janji dengan dia dah nak cari wi. Tu. Tapi gitu. Aduh. Janji dah. Dah. Insya-Allah. Tu. Janji dah tu. Ingat benda cari mak pakai kata. Tak apa. Senyap dah. Kau dah tu ya hak lu halusi lagi tak siap demo dah. Kau dah tu ya. Halusi lagi. Tu habis itu. Kata musannif rahimahullahu taala. Kemudian maka dia kata kalau halak lagu tu pun batal juga.
hendaklah dihunuskan dia oleh orang lain pada ketika lalainya, dari kerana jika dihunus orang akan dia pada ketika tiada ia lalai, padahal dapat ia seorang itu menolakkan dia, menolakkan orang yang menghunus, maka tiada ditolakkannya akan dia. Maka tu atau pada dapat dia dapat nak tolak, nak sekat, tu nak larang orang yang menghunuskan, maka tiada ditolakkan olehnya oleh orang itu, oleh seorang itu, ditolak akan dia, akan orang yang menghunus tu. Dia tak tolak. Kalau orang mari tarik tali ketika dia tak lalai, dia duk khabar jaga molek, lepas tu dia boleh nak tolak, nak sekat, nak tahan, tapi dia tak tolak, dia tak sekat. Jawab batal lah. Ni jawab jika dihunus tak ni. Dan secara batal lah puasanya, puasa seorang tu batal dengan dia, dengan sebab tiada ditolak lah ni tu. Tak ditolak tu. Bila tak tolak tu batal. Sebab apa batal? Tulis situ, tulis batal, yakni kerana dinamakan dia mensengaja muntah juga. Sebab tidak menolak itu menempati kerja sendirinya, menempati kerja sendirinya. Faham tak? Halak we oleh mamai buat pun supaya buat sendiri dah. Makanya dia batal puasa dia juga. Karu sungguh duk makan ni. Habis itu, lepas tu buat lagu mana? Akhirnya tak ada orang nak tolong. Dia duk sorang dia ya. Duk sorang dia ya. Duk ponok hari tu sorang, tak ada orang pakai nak tolong dah. Dia mau klik bih. Dan jika tiada ada orang yang menghunus dia, takdir lagi. Jika tiada ada orang yang menghunus akan dia, akan benang. Tak ada orang yang mentarik benar. Tak ada orang seperti di makian itu. Di makian itu mana? Tulis itu. Yakni seperti keadaan di makian itu. Seperti keadaan di makian itu, yaitu dihunus pada ketika ia lalai. Yaitu dihunus pada ketika ia lalai. Kalau tak ada orang, maknanya tak ada orang nak tolong tarik dia. Ataupun ada tapi dia pun tak sanggup, tak tolong, malah aku tak lama misalnya. Supaya juga maknanya tak dapatlah nak buat. Maka jika tak ada orang, maka wajib atasnya, atas orang tu wajib memelihara, menjaga akan sembahyangnya, sembahyang seorang. Ya kena perhara semaya lagi. Siaplah puasa pun nak puasa, semaya subuh pun nak semaya. Siap. Semaya tak sah, puasa pun tak sah. Siap lagi tu. Wajib dia kena perhara semaya lagi. Maknanya jangan batal puasa. Jangan batal puasa. Kena jaga semaya lagi. Wajib memeliharakan solat. Sebab apa wajib? Tulis pada ilat pada wajib tu. Wajib atas dia kena jaga semaya. Kerana hukum sembahyang fardu itu, hukum semaya fardu tu terlebih besar daripada hukum puasa. Fardu tu bubuh ya, tak ada li. Tu. Nama kata tulis jatuh tak jatuh ke bubuh. Sebab kalau sunat ya tak besar. Tak besar daripada puasa. Boh boleh dia mau bubuh.
Kerana hukum semaya fardu tu terlebih besar daripada hukum puasa. Puasa fardu. Puasa semaya lebih besar pada puasa. Tu hukum dia. Maka dari kerana inilah, dari kerana hukum sembahyang terlebih besar ni, maka dari kerana ni lah, sebab semaya lebih besar daripada puasa lagi ni, bukan daripada segala ibadat yang lain. Kerana ni dibunuh orang yang meninggalkan sembahyang. Gitu. Dibunuh orang yang meninggalkan sembahyang. Tulis itu. Yakni jika dia, tulis pada meninggal, jika ia meninggal dengan sebab ingkar, jika ia meninggal dengan sebab ingkar, maka dibunuhkan atas nama kufur. Dan jika ia meninggal dengan sebab malas, dan tidak taubat ia daripadanya, maka dibunuh juga atas nama melaksana had. Melaksana had. Tetapi dihukum Islamnya lagi. Tetapi dihukumkan Islamnya lagi. Disembahyang, ditanam pada kubur orang Islam. Baik situ. Disembahyang, ditanam pada kubur orang Islam. Jadi masalah kalau engkau wajib hak tu tak ada pihak khilaf dah, ulama pakai ittifaq belakang dah. Kerana siapa dia engkau kewajipan semaya tu kufur. Dia kufur. Jatuh murtad. Lepas tu dia kata, tu imam tu, bukan tu imam, jadi imam pemerintah tu suruh dia kembali. Murtad dah. Klik agama Islam. Klik. Taubat. Lepas tu masuk Islam, taubat. Menerima kewajipan, tak say, akhirnya boleh dibunuh. Yang melaksana tu pemerintah Islam lah. Kita yang buat main lah ni, tak boleh. Kita tak lewat kerja. Pemerintah kerajaan Islam. Tu masalah kalau engkau wajib. Kalau engkau kerana malah, semaya ni tak boleh. Malah ku, bukan semaya tu wajib tapi ku malah. Semaya paksa kena taubat, suruh taubat, akhirnya tak semaya juga, semaya juga. Sebab malah, tapi malah nak itu. Malah nak semaya, malah nak taubat, malah nak semaya, malah nak taubat. Dalam hati suruh dah pun tak jadi, bunuh. Butuh dinamakan had. Perje gitu juga. Hukum bunuh. Tapi bunuh dah, lepas pada bunuh, mati dia tu dalam nama Islam. Hanya orang panggil fasik ya, bukan orang kufur, orang fasik. Mati dalam keadaan Islam dan tanah manis seperti biasa. Tu yang melaksanakan kerajaan Islam tu ya hukum lagu tu. Tak sebut puasa dah. Puasa ni kalau malah puasa apa? Kurung je. Boleh go yang boleh makan apa? Ingat tak? Boleh go yang boleh makan apa? Duduk lah tu, siapa ke dia tu nak puasa. Siapa ke dia taubat. Kalau sebulan duduk lah tu, yang boleh makan apa? Setengah hari. Lek malam ya Allah nasib dia sikit. Tengah hari dak lagu tu. Tu hukum puasa je tak sampai ke tahap duk bunuh. Gana? Engkau hak tu wajib hak kena kufur mata dah. Hak masalah engkau wajib tu, hak tu kufur semua. Hak ni masalah engkau dengan sebab malah.
Hukum dia berat. Bukan engkar tapi malah. Tak. Tinggal tu sebab malah, bukan tinggal sebab engkar. Ya go. Sebab tu dia kata hukum dia tu sebesar dari kerana inilah dibunuh orang meninggalkan sembahyang. Dibunuh ni mengikut mazhab jumhur ulama lah. Jumhur ulama. Kerana ada sebagian mazhab Hanafi ni ia tak kena bunuh juga. Tu dibunuh orang yang meninggalkan sembahyang, dan tiada dibunuh padahal tiada dibunuh akan orang yang meninggalkan puasa meninggal dengan sebab malah tu. Tak dibunuh dah, bokeh dikurung. Yak dah hukum lepas pada dulu. Yak dah hukum dulu. Dan lagi sembahyang itu, royak lagi. Dan lagi pula sembahyang tu, bermula sembahyang itu, sembahyang 5 waktu tu, tiada harus, tak boleh, haram. Tak harus ni haram. Sembahyang 5 waktu tu tiada harus, yakni haram meninggalkan dia akan sembahyang 5 waktu. Haram kita tinggal. Meninggal sebab uzur. Haram tinggal sebab uzur. Apa tulis pada dengan sebab uzur? Yakni tidak ada uzur. Yakni tidak ada uzur pada syarak untuk meninggalkan sembahyang. Tidak ada uzur pada syarak untuk meninggalkan sembahyang. Nampak tak? Tak ada uzur pada meninggalkan sembahyang. Siapa mati tak boleh bergerak, tak boleh gurik dah apa hati kena berlaku sembahyang, tengoklah musalli. Selama nyawa duk tubik popel kena sembahyang. Dalam perai kena sembahyang, tengok. Takut setara mana pun kena sembahyang. Tu. Sembahyang tak ada uzur, orang panggil. Tak harus meninggal dengan sebab uzur. Kawan demam, tak boleh sembahyang hari ni. Tak ada uzur. Dan harus meninggal puasa, harus meninggalkan puasa Ramadan, puasa yang wajib, harus meninggal sebab uzur. Sebab apa takdir kata puasa yang wajib? Kerana puasa sunat kalau tak ada uzur pun boleh meninggal. Hak ni meninggal puasa wajib dengan sebab uzur, uzur yang dibenar oleh syarak, uzur syar'i dah. Musafir ke, sebab musafir, sebab demam, sakit, tu adalah keuzuran dia. InsyaAllah dalam kitab ni sebut depan. Tu. Jadi harus tinggal. Tu sebab tu jadi berat masalah hukum sembahyang tu. Sebab tu kalau boleh pilih, kena pilih ikut sembahyang dulu pada puasa. Ni puasa-puasa sembahyang dak. Tu berat. Kadang-kadang kalau boleh pilih sembahyang dulu pada puasa. Ni kita puasa tapi sembahyang dak. Jadi beratlah tu dah. Beratlah kita ni. Maka apabila wajib atasnya, atas seorang tu memeliharakan sembahyangnya, maka apabila wajib atasnya, atas seorang tu memelihara, menjaga akan sembahyangnya, sembahyang seorang tu, sembahyang fardu tu, bila wajib dia pelihara sembahyang, jaga sembahyang, memelihara, jadi terlebih daripada memeliharakan puasa. Tulis situ. Apabila wajib atasnya memeliharakan sembahyangnya, jadi terlebih daripada memeliharakan puasa. Sebab puasa kena wajib juga pelihara, tapi wajib hak ni lebih lagi. Wajib atasnya memeliharakan sembahyang terlebih daripada memeliharakan puasa. Bila lagu tu? Jawab wajib, nascaya wajib atasnya, atas seorang tu wajib menghunus dia, wajib menghunuskan dia. Dia benang itu wajib kena hunus, kena tarik. Ya kena tarik tu baik. Jong batal puasa orang panggil. Atau memerlan dia, betul apa? Atau kepada menghunus. Pilih mana-mana so. Panggil wajib mukhayyar. Pilih. Wajib atas dia menghunuskan dia, hunus benang tu, atau memerlan dia, memerlan benang tu.
Telai pun tak apa, telai turun pun tak apa, batal juga. Hal apa panggil tarik tubik pun batal juga. Mik mana-mana so wajib. Lepas tu mana-mana so ikut. Mana-mana so ikut, so mana-mana wajib. Tak. Habis itu. Habis. Maka dia kata wajib membatalkan dia. Kemudian selepas pada dia menghunus dia tu, maka diqadai oleh seorang akan puasa bagi seorang itu pada hari itu, qada pada tahun depan lah, pada lain daripada bulan Ramadan, pakai qada pula pada hari lain. Wajib kena qada puasa, wajib puasa batal dah. Lepas tu bukan kata bila batal dah boleh makan dah, pakai kena juga hari tu sepanjang hari kena imsak sebab orang lain. Tapi puasa hari tu kena qada sehari, jam lagi orang panggil diqadanya. Segianya dipertelannya. Tu segianya ni tulis situ. Segianya yakni jika ia memeliharakan sembahyang dan membatal puasanya dengan menghunus atau menelan benang, maka segianya ila akhiri. Segianya ni kira-kira jawab bagi syarat mahzub. Kalau dia nak pera semaya, nak jaga semaya, dia sanggup nak batal puasa dia, sama ada cara dengan tarik benar ataupun dengan cara telan benar ke, segianya jadi sunat. Segianya tak rajak. Sunat bagi dia diperlan benang. Sunat ditelan. Walaupun boleh pilih mana-mana nak telan pun tak apa, nak tarik tubik pun tak apa, sunat telan turun. Dan jangan makruh lah ni. Dan jangan dihunusnya. Jangan dihunus ditarik akan benang tu. Jangan. Pakai telan turun lalu, jangan tarik. Sebab apa jangan dihunus? Ilak pada jangan dihunus, supaya tiada kena najis oleh mulut seorang pula. Kalau dia tarik tu mulutnya kena najis pula, dengan sebab hujung benar hok dalam tu dia kena najis. Dia tarik tu mulut kena najis, kena basah pula situ. Payah belaka. Baik telan tu tak nak basah. Lalu sunat dia telan, makruh dia tarik supaya tak kena najis mulut dia. Habis itu, tetapi tempat yang tersebut itu sekaliannya apabila tiada dapat baginya memotong benang yang pada had zahir daripada mulut. Adapun jika dapat yang dimakai itu, maka wajib atasnya memotong yang pada had zahir mulut dan memerlan yang pada had batin. Nampak semula pula. Sikit tu. Allahu Akbar. Ni masalah duk kecek ni, kalau dia tak kuasa nak kerak. Maknanya kalau dia boleh lok. Tapi wak ranak dia kalau kerak lagi mana? Masuk dengan guting tak? Tu. Habis itu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha, wa 'amalin la yarfa'u, wa la yastajab, nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.